Selamat pagi, salam sejahtera. Isu paling hangat pagi ini, harga minyak RON 97 pecah rekod lagi, naik kepada RM4.84 seliter. Berita sepenuhnya, harga minyak RON 97 terus mencecah paras tertinggi lagi, dengan harga runcit RM4.84 seliter mulai tengah malam ini. Paras tertinggi itu dicatat untuk 2 minggu berturut-turut. Harga baru itu meningkat 1 sen berbanding minggu lepas. Sementara itu harga minyak RON 95 pula yang digunakan meluas rakyat Malaysia kekal pada RM2.05 seliter. Harga runcit diesel juga tidak berubah dan akan kekal dijual pada harga RM2.15 seliter. Bagi melindungi pengguna, kata Kementerian Kewangan, dalam kenyataan petang tadi, harga RON 95 dan diesel tetap dijual pada harga siling walaupun harga sebenar lebih tinggi. MOF berkata kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia dan memastikan kebajikan rakyat terjaga. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlondeh. Kita ulas, jangan malu-malu. Ulas biar semua orang tahu. Hari ini aku nak kongsi dengan kamu semua satu pendedahan luar biasa yang akan membabitkan formula untuk mengatasi inflasi yang ada di Malaysia. Ini tajuknya. Dia yang hapus subsidi, dia juga yang nak jadi juara subsidi. Siapa lagi kalau bukan Najib Tun Razak. Malaysia memang negara yang berbakat. Hampir semua bakat yang rakyat kita ada menambah seri kepada negara kita. Tapi ada satu bakat yang buat kita tidak kering gusi. Nak tergelak, nak ketawa pun tak larat lagi. Bakat unik ini lebih lucu daripada bakat pelawak agung. Bakat ini selalunya ada di kalangan Pak dan Mak Menteri. Aku setuju juga dengan perkara ini. Dari semua Pak dan Menteri, Mak Menteri yang ada, yang paling berbakat ialah siapa lagi kalau bukan Najib Razak, bosku, bos kamu, bos dia dan bos semua, bekas Perdana Menteri Malaysia. Bakat unik ini ialah bakat paling luar biasa, kala-kala bakat Captain America, yaitu bakat belit dan putar sehingga terbelit diri sendiri. Baru-baru ini Najib telah menulis untuk membentangkan formula beliau, kononnya untuk menyelamatkan rakyat daripada inflasi. Formula itu boleh dibaca di dalam Malaysia kini. Aku senaraikan kepada kamu semua beberapa perkara atau hujah Najib yang kononnya menyelamatkan rakyat daripada inflasi. Yang pertama, mencukai Petronas dan syarikat-syarikat perladangan. Contohnya Felda dan FGV, supaya dana kerajaan dapat diagihkan kepada rakyat. Selain daripada itu, Najib juga menyenaraikan yang kedua, program penanaman makanan berskala besar dimulakan. Dan yang ketiga, beliau mengatakan subsidi bahan makanan ditingkatkan. Sekilas pandang, seakan-akan idea dan formula ini idea paling agung di dunia. Namun, rupa-rupanya, jika ada yang tidak prihatin dengan fakta dan sejarah, boleh juga terbelit dengan putaran Najib ini. Cadangan-cadangan itu memang masuk akal. Malah, telah disuarakan jauh lebih awal sebelum krisis kenaikan kos sara hidup meruncing seperti sekarang. Dasar-dasar yang bertujuan menggunakan dana awam secekapnya untuk membina jaringan keselamatan sosial kepada rakyat ini sebenarnya
telah lama dibawa oleh Parti Keadilan (PKR). Ucapan-ucapan Rafizi Ramli di Dewan Rakyat semasa beliau menjadi ahli parlimen dahulu hampir semuanya berkisar mengenai subsidi untuk rakyat dan mempertahankan Petronas demi rakyat. Putar belit Najib ini mungkin ditelan hidup-hidup oleh pengikutnya. Tetapi majoriti rakyat masih ingat kebencian Najib terhadap subsidi. Sebaik menjadi Perdana Menteri dalam tahun 2009, antara dasar pertama yang dilaksanakan Najib ialah memotong subsidi dengan sasaran menghapuskan terus subsidi. Oleh kerana ini zaman internet, semua putar belit Najib boleh sahaja dibongkar dengan bantuan pakcik Google. Untuk adik-adik yang masih di sekolah semasa Najib mula menjadi Perdana Menteri, berikut ialah bukti-bukti bencinya Najib kepada subsidi untuk rakyat. Pada 22 Oktober 2009, Malaysia akan potong subsidi minyak, potong perbelanjaan untuk kurangkan defisit. Semua ini anda boleh peroleh daripada www.The Edge Market. Pada 2 September 2013 pula, Malaysia potong subsidi minyak untuk biayai perbelanjaan. Boleh dilihat di https://finance.yahoo.com. Pada 31 Disember 2013, Najib potong subsidi untuk kurangkan defisit lagi. Ini semua boleh anda peroleh daripada https://www.ft.com. Dan pada 4 Oktober 2014, potongan subsidi satu keperluan, kata Najib. Ini semua dapat dibolehi daripada www.thestar.com. Sebab itu, Rafizi Ramli di Dewan Rakyat dahulu bergaduh dengan Najib demi mengekalkan bantuan kepada rakyat dalam bentuk subsidi. Pada 31 Mac 2017, Rafizi membidas Najib kerana ada tanda-tanda kerajaan BN ketika itu mengekalkan harga minyak lebih tinggi dari harga yang sepatutnya dan secara tidak langsung mengutip cukai dari rakyat. Baca di The Malaysian Reserve. Malah setelah kalah dalam PRU 14, Najib mula cuba untuk putar belit memberi alasan kenapa dia memansuhkan subsidi. Pada 1 Ogos 2018, pemansuhan subsidi minyak untuk keperluan membantu rakyat, kata Najib. Semakin kita menghampiri PRU 15, semakin banyaklah putar belit dari Najib. Dia lupa kita simpan setiap satu rekodnya sebelum ini. Dia ingat mudah untuk membentangkan formula-formula untuk rakyat, sedangkan rekodnya yang menyusahkan rakyat sudah disimpan di mana-mana. Dia mahu mencukai Petronas dengan lebih tinggi untuk rakyat. Padahal dia mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri yang paling banyak mengambil duit Petronas sepanjang tempoh berkuasa. Dia mahu mengusahakan pertanian dan penanaman makanan. Padahal dia juga yang terus membuang dasar Tun Abdullah Badawi yang mahu memberi tumpuan kepada makanan. Najib gemarkan projek besar, tidak suka projek pertanian. Dia mahu syarikat peladangan dicukai lebih, padahal dia juga yang menggadai Felda dan FGV sehingga hampir muflis. Dia mahu menambah subsidi kepada rakyat. Tak payahlah saya pada hal lagi. Sebab rakyat tahu ini semua putar belit Najib. Kalau Najib masuk roda impian,
dialah yang paling kuat menjering. Uang besar sambil memetik atau memekik. Saya putar jeep. Dipetik daripada sabudin.com, ditulis oleh Rafizi Ramli. Sekian dulu perkongsian untuk malam ini. Bongkar jangan tak bongkar. Bongkar sampai semua orang tahu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.